Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang saya ingin kongsikan di sini, kenapa? Karena soalan yang banyak tiba ke saya, iaitu isu yang lah satu ketika dulu pun rasa tak ada apa dah kot, senyap belaka dah kan. Iaitu satu ustaz yang dikenali sebagai Muhaizat, Ustaz Muhaizat kan. Dia sebut, dia kata apa dalam video tu kan, saya tak mau dengar daripada orang, saya tuntut sendiri kan, dan dengar betul-betul ayat dia. Dia kata apa? Dia kata kalau ambo tengok Rasulullah berjalan ke kanan, sekali dia buat syarat sekali ke kanan, dan ambo tengok guru ambo berjalan ke kiri, nampak kiri, nescaya ambo akan ikut guru ambo lagi daripada Rasulullah. Rasulullah belah mana tadi? Kanan. Tok guru dia belah kiri, dia ikut tok guru. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini saya tak komen yang panjang daripada komen dah. Saya anggap sebagai pada kesimpulan nasihat untuk diri saya dan siapa-siapa yang mau mendengar. Begitu. Apa dia tuan-tuan? Saya nak kongsi di sini ada beberapa keadaan. Yang pertama, hati-hati ketika kita nak berucap. Nak berucap hati-hati. Kan? Sungguh. Apa pun. Kan? Nak cakap ni, jangan sedap nak bercakap. Apa pun. Apatah lagi dalam kes-kes yang sebegini. Kenapa? Kerana bila dah terlepas cakap, tuan-tuan faham, terlejak perahu, terlejak gatal, nampak buruk padahnya. Jadi yang pertama sekali itu kesimpulan daripada kes hari itu kan. Mungkin masih lagi, wallahualam, saya pun tak ambil tahu yang tu kan. Cuma yang pertama, hati-hati nak cakap, tak kira siapa kan, mak ke ayah ke siapa ke, tu umum kan. Yang kedua, apatah lagi tok guru kan, atau guru atau banyak anak buah dia, lebih berhati-hati. Yang kedua, orang lain pula jangan duk sokong mentang-mentang tu ustaz dia. Sokong, tak tahu apa. Mana boleh dia duk salah? Tak boleh. Hang nak angkat martabat guru hang sama macam Nabi ke? Tak boleh buat salah. Nampak kan? Ini pun berlaku, kita boleh ambil iktibar apa yang berlaku. Kan? Apa dia? Ada yang dia sokong betul-betul. Dia tak ada sentuh apa bab tu. Cumanya dia serang pihak satu lagi, dia punya duk sokong sungguh. Kesimpulan dia kat situ apa dia? Jangan sokong membuta tuli. Kan? Begitu. Ini pun umum juga. Kan? Sokong. Dia tu manusia. Betul, dia tu manusia biasa, dia bukan Nabi. Tapi kalau Ustaz Mai cakap ni aku sokong 100%, itu saya pun tak setuju. Kan? Pasal saya bukan maksum. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kan? Orang yang nak kritik pun dia kena bagi hujah yang adil. Kan? Orang yang nak kritik ni kena bagi hujah yang adil, yang saksama. Jangan letakkan kemarahan itu di depan dia. Habis tak ada apa. Dia tak siap-siap salah. Kok mana pun dia dah pusing-pusing salah kok tu. Ni pun umum. Tuan-tuan, betul ni. Baik, seterusnya apa dia? Seterusnya ucapan kita jangan memperlihatkan nampak tu gaya-gaya nak menghina Allah dan Rasul. Jangan. Hati-hati benda ni. Gaya-gaya tu jangan, pasal orang akan salah faham di sudut tak mau ikut Nabi. Nampak kan? Tak mau ikut Nabi pasal apa? Pasal ayat Quran, keterangan daripada ulama-ulama kita. Kita ambil contoh. Apa yang Nabi kata? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ni macam mana kuntum cakap ni Nabi? Quran sendiri Allah sebut dalam Quran. Tapi Nabi yang sebut. Tapi ayat tu ayat Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'. Hai Rasulullah, bagi tahu ke depa, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu sayang kepada Allah Taala, fattabi'uni, ikut aku. Nampak kan? Jadi masalah akan timbul. Sebab tu hati-hati dalam kita nak berucap.
Kita tengok pula apa kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata apa? La ta'khudhu anni wala 'anis Thawri. Ni, aku ni ulama, apa duk kata? Aku duk ngajar, banyak juga orang dia ikut aku. Tapi ingat, jangan ambil sangat-sangat, jangan ambil sangat perkataan aku, dan juga jangan duk ambil sangat perkataan Imam Thawri. Wa khudhu min haitsu akhazna. Patut yang betul-betul yang puan nak ambil punca yang kami sendiri ambil. Daripada siapa? Daripada Rasulullah. Kemudian kita lihat imam kita sendiri, Imam Asy-Syafi'i pernah sebut, "Idza qultu qawlan khalafa qawli Rasulillah." Kalaulah ucapan aku ini bertentangan dengan ucapan Rasulullah, fadribu biqawli 'ardal ha'id. Ambil perkataan aku, lempak belakang dinding. Nampak? Jadi bila berlaku keadaan yang macam ni, dia timbul masalah yang cukup besar. Perang mulut dan sebagainya, fitnah memfitnah, ada yang dia tak kira dah. Macam dia naik syekh, dia jadi nak mengamuk kan. Dia mencarut kes ni. Tiba-tiba ada pihak yang mencarut, kutuk, hina, suasana yang tidak baik yang saya lihat kan. Dia tuan-tuan, kita perlu sedar dan faham apa dia, iaitu jangan sesekali timbulkan fitnah. Jangan sesekali untuk kita timbulkan fitnah. Sebab apa? Sebab perkara ini sudah lama disebut oleh alim ulama kita berkaitan dengan fitnah. Kita ambil rujuk daripada hadis sahih Imam Muslim. Hadis bernombor yang kelima, baru saja. Dia tak hadis itu yang kelima. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma anta bimuhaddisin qauman hadisan la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Apa arti dia? Tidaklah kamu berkata kepada masyarakat dengan ucapan yang tidak sampai pada akal fikiran. Nak berucap hati-hati. Sebab apa? Sebab kita sedar ucapan kita, ceramah kita ada yang rakam. Ada yang rakam. Kerana itu hati-hati. Kalau tak rakam, majlis tertutup, tak ada rakaman, tak apalah. Pasal apa? Semua kita ni sekepala, kita pun sama faham. Sebutlah macam tu. Tapi dalam kes ustaz ni sebut, akhirnya tersebar, menjadi salah faham. Siapa tak terima Nabi, siapa duk ikut lain daripada Nabi, begitu timbul salah faham. Sedangkan perkataan dia boleh difahami pada sudut tertentu. Saya tak tolak perkataan dia. Sebab tu saya kata apa? Hati-hati, berhati-hati. Bimbang jadi salah faham, dan memang dah jadi salah faham. Punca dia ni cakap, kita tak kira kita dia ingat semua tu geng kita, dari itu kan. Hati-hati, benda ni akan menjadi salah faham daripada kalangan awam. Sebab itu Ibnu Mas'ud dia pesan lah. Dia kata kalau nak cakap kepada masyarakat, hati-hati supaya perkataan kita tu boleh depa tangkap, boleh depa faham. Kecuali akan menimbulkan fitnah. Kalau hang cakap apa yang hang rasa nak bercakap, tak fikir kepada masalah akan berlaku, ni akan menimbulkan fitnah, maksud salah faham di antara mereka. Ni pesan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Bukhari sendiri pun dia sebut dalam kitab Al-Ilmu. Tentu ada Sahih Bukhari, tuan-tuan buka kitab Al-Ilmu. Dia kata apa? Dia kata ada satu bab di sini, man khassa bil ilmi qaum karahiyata alla yafhamu. Sesiapa yang khususkan ilmu pada satu kaum. Dia cerita tu, ucapan dia khusus. Padahal yang tonton, yang dengar itu umum. Maka Imam Bukhari kata apa? Dibimbangi, mereka tak faham, yang akhirnya jadi fitnah. Dan benda ni berlaku. Sebab tu saya kata ini sebagai kesimpulan yang saya lihat daripada sudut pihak ni kita buat kesimpulan. Hati-hati dengan unsur-unsur fitnah. Banyak tuan-tuan yang kita nak sebut di sini. Dan ada pendapat di kalangan ulama-ulama dahulu, bahkan boleh kita kata sebagai mutiara kata ulama dahulu,
likulli maqamin maqal. Pada setiap ruang ada bahasanya sendiri. Hang cakap kat budak kecil macam mana? Hang cakap dekat orang dewasa macam mana? Yang mengaji, yang tak mengaji macam mana? Dia tak boleh duk bagi sama rata. Kan? Walaysa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak setiap yang diketahui harus kita sampaikan. Jangan. Nak cakap, tengok. Kan? Depa boleh terima ke tidak? Kan? Oh, tak boleh ni, bahaya ni. Nanti timbul fitnah dan sebagainya. Stop dulu. Kan? Dia itu. Ataupun duk tengah bagi ceramah kuliah sebagainya, ada benda yang khusus. Kan? Tuan-tuan, saya harap tidak ada rakaman, tolong tutup saat. Kan? Masa tutup tu, cerita. Yang khusus bagi mereka. Kan? Habis semua pakai ya. Kan? Nak sambung tu untuk awam nak tuntut, tuan-tuan buka semula. Kan? Kita akan sambung. Begitu kan? Macam tu. Patutnya begitu. Akhirnya timbul fitnah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Fitnah yang dimaksudkan di sini salah faham, berlakulah yang dikatakan tikam menikam lidah dan sebagainya, keluar perkataan yang bukan-bukan, mencarut dan sebagainya. Pok sini pula kata ni ustaz seminit kepala otak tak betul sebagainya. Belah ni pula kata, akhirnya cempera. Jadi insya-Allah saya rasa setakat itu sahaja ni kesimpulan. Saya tak mau nak ulas panjang-panjang. Ada satu tempat tu kita bagi dengan ulasan yang agak panjang. Dan sini kita buat ulasan yang ringkas atau kita kata kesimpulan kepada isu yang sudah berlakulah kita anggap benda ni boleh diselesaikan dengan cara yang baik.